Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi. Ingat pesan saya, jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu di Pos. Hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan tajuk Maksilah Qasirah. Maksilah Qasirah berada dalam pendidikan Islam tahun 5 bidang tajwid. Jadi boleh rujuk dalam buku teks muka surat 28 bagi tahun 5. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar supaya kita diberi kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita faham ilmu Allah ini, insya-Allah. Mari baca bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, diharap selepas kita belajar pada hari ini, yang pertama, murid dapat mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan maksilah qasirah dengan betul. Yang pertama, kita nak kenal dulu, biar pasti kita kenal maksilah qasirah macam mana. Dan yang kedua, kita nak mengaplikasikan bacaan maksilah qasirah dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan harian kita dalam Al-Quran. Apabila kita sudah kenal, yang kedua kita nak biarlah kita menjadi amalan kita, bacaan kita, kualiti bacaan kita lagi lagi bertambah, lagi mendapati apa yang dikehendaki, insya-Allah. Jadi sebelum itu, kita berkenalan dulu dengan apa itu maksilah secara umum. Maksilah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama yang kita hendak belajar pada hari ini iaitu maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Dan satu lagi maksilah iaitu maksilah tawilah. Dari segi bahasanya, maksilah yang ringkas ataupun pendek, qasirah, dan yang kedua maksilah tawilah, maksilah yang panjang. Jadi kita tengok contoh dulu untuk kita kenal secara ringkas. Lepas ni kita akan baca bersama. Okey, kita tengok dulu maksilah qasirah. Di sini ada lambang kepala ya ini dengan kepala waw. Di sini berlakunya dikenali sebagai maksilah qasirah. Dan satu lagi kita tengok contoh maksilah tawilah. Cuba perhatikan tanda ini. Tanda waw, di atasnya ada tanda mat, tanda panjang. Di sini tanda ni, dan di atas ini ada tanda mat. Berbeza dengan yang ni, di atasnya tiada tanda mat, bacaan panjang. Jadi cara bacaan dia secara ringkasnya, maksilah qasirah dibaca dengan pendek, iaitu 2 harakat, dan maksilah tawilah dibaca dengan 4 harakat. Jadi ini contoh-contoh untuk kita kenal secara umumnya, secara sebelum kita masuk pembicaraan dalam maksilah tawilah, kita bezakan dulu di antara maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Secara terperincinya, macam mana maksilah
tawilah nanti kita bincang di lain siaran. InsyaAllah hari ini kita hanya berfokus kepada maksilah qasirah. Jadi kita bacalah, Ustaz baca yang contoh yang Ustaz bagi ni, illa kanu bihi yastahzi'un, bihi yastahzi'un, walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Di sini maksilah qasirah. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. Dan seterusnya kita tengok maksilah tawilah. Di sini dibaca dengan panjang, 4 atau 5. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. Lahu, di situ berlakunya maksilah tawilah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Itu secara umum kita nak mengenali maksilah tawilah, walaupun pada hari ini kita nak belajar maksilah qasirah insya-Allah. Seterusnya kita tengok apa yang dinamakan dengan maksilah qasirah dari segi ta'rifannya. Jadi jom kita baca bersama macam mana kita nak kenal maksilah qasirah. Maksilah qasirah berlaku apabila huruf dhamir yang berbaris dhammah, berbaris depan, atau kasrah bertemu dengan huruf berbaris. Selepas huruf dhamir, huruf selepasnya berbaris. Dan yang penting kita ingat huruf dhammah, yang dhammah dan yang kasrah. Ya, yang berbaris depan dengan berbaris di bawah. Dan satu lagi syarat perlu kita ingat, sebelumnya juga huruf yang berbaris. Sebelum itu huruf baris. Mungkin tak faham lagi, nanti kita tengok contoh di bawah ni. Okey, kita tengok innahu. Okey, yang berwarna ini dhamir. Ini dikenali sebagai dhamir. Dan di sini tanda waw kecil. Jadi huruf selepas dia adalah kaf yang berbaris. Yang penting berbaris, tak kira huruf apa pun, yang penting berbaris. Dan sebelum ini kita tengok yang ni, sebelumnya juga huruf yang berbaris. Di sini berbaris. Jadi berlakulah di sana hukum bacaan maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Jadi apa itu dhamir? Jadi dhamir ada belajar dalam bahasa Arab apa yang disebut sebagai dhamir. Dhamir ini dalam bahasa Melayu secara ringkas saja, sebab kita belajar tajwid, bukan belajar bahasa Arab. Secara ringkasnya dhamir ini adalah dhamir lah. Dhamir itu memberi makna kata ganti nama. Kata ganti nama. Jadi ini dalam bahasa Arab ganti nama pada nya. Maksudnya orang ketiga atau macam itulah secara lebih kurang. Jadi kita tengok sini contoh maksilah qasirah. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, ini mesti berbaris dhammah, baris depan dan baris di bawah. Yang ini contoh untuk baris di bawah kasrah. Dan selepasnya huruf yang berbaris. Yang ini berbaris. Tak kira huruf apa pun, yang penting berbaris. Dan sebelum dhamir, hurufnya juga mesti berbaris. Barulah dia kita baca dengan maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Okey, kita baca sekali contoh ini. Innahu kana bi'ibadihi khabira. Innahu
innahu kana bi'ibadihi khabira. Jadi itulah contoh secara ringkasnya kita nak mengenali maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Tengok. Jadi seterusnya mari kita pergi baca satu persatu contoh-contoh maksilah qasirah yang berlaku pada huruf dhammah dan huruf kasrah. Jadi apa hukum kaedah bacaan kita dalam maksilah qasirah ini? Okey, ingat lagi tak Ustaz sebut tadi? Iaitu dibaca dengan qadar 2 harakat. Ingat 2 harakat je, jangan lebih ataupun kurang. 2 harakat sahaja. Seterusnya mari kita tengok dan kita baca bersama contoh maksilah qasirah yang ha'ud dhamir dia berbaris dhammah. Ha dhamir dia itu berbaris di depan. Okey, kita tengok yang pertama contoh dia. Okey, ini maksilah qasirah yang berbaris depan. Okey, jom baca. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Jadi sini faja'alahu ghutha'an ahwa. Sini dibaca dengan 2 harakat. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jadi di sini contohnya. Walahu 'adzabun muhin. Walahu 'adzabun muhin. Sini contohnya dibaca dengan 2 harakat. Seterusnya innahu kana tawwaba. Perhatikan bacaan pada ha'ud dhamir ini. Innahu kana tawwaba. Jadi ini adalah contoh-contoh maksilah qasirah yang berlaku pada dalam keadaan berbaris dhammah, berbaris depan. Seterusnya kita tengok contoh bagi ha'ud dhamir yang berbaris kasrah pula. فأخرج به من الثمرات. فأخرج به من الثمرات. Jadi kita fokus kepada huruf ha'ud dhamir yang berbaris di bawah. Seterusnya kita tengok contoh lain. Kuntum bihi tukadzibun. Kuntum bihi tukadzibun. Perhatikan pada ha yang berbaris di bawah ini. Kuntum bihi tukadzibun. Dibaca dengan 2 harakat. Ingat tu. Dan ni kalau kita nak sambung, dibaca dengan 2 harakat. Kalau tak nak sambung, terus matilah ibadih. Tapi kita nak sambung, baru berlaku padanya huruf maksilah qasirah. Nak sambung, itulah dinamakan maksilah. Silah itu maksudnya penyambung. Jadi kita nak sambung dengan perkataan selepasnya. Itu ilmu tambahan. Ibadihi wa huwal hakim.
ibadihi wa huwal hakim. Perhatikan kepada ha ini. Ibadihi wa huwal hakim. Contoh yang terakhir, ahlihi masrura. Ahlihi masrura. Ahlihi masrura. Ahlihi masrura. Jadi itulah contoh-contoh bagi maksilah qasirah. Ingat, apa kita belajar hari ini? Maksilah qasirah. Maksilah yang ringkas atau pendek, dibaca dengan 2 harakat. Ingat balik, dibaca dengan 2 harakat. Huruf ha'ud dhamir yang baris depan, selepasnya berbaris huruf yang berbaris, dan sebelum huruf ha itu berbaris. Maka berlakulah hukum tajwid yang dinamakan maksilah qasirah. Ha'ud dhamir yang berbaris depan dan berbaris di bawah, selepasnya berbaris huruf yang berbaris, dan sebelum huruf ha itu berbaris. Okey, sekadar itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ingat pesan saya sentiasa, jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi.